ni? Undang-undang. Manusia tak ikut undang-undang daripada Allah. Celaru ke tidak kehidupan manusia? Celaru lah. Sebagaimana kita fikirlah kita naik duduk atas jalan raya, bawa motor, bawa kereta, bawa bas, bawa lori, bawa basikal, ada undang-undang dia. Kalau orang yang duduk atas jalan raya ni dia tak patuhi peraturan jalan raya, celaru duduk atas jalan raya. Celaru. Contoh, kita boleh tengok sifat jahat manusia ketika mana di simpang park traffic light, biasa lampu okey, tapi hari tu lampu rosak. Tak? Apa berlaku tuan-tuan tengok? Berlaku dah orang bunyi horn, pek 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 pek. Ada dah orang jadi nak cepat, jadi kejam, hak ni nak pergi dulu, hak ni nak pergi dulu, hak ni nak pergi dulu. Dah. Pasal apa? Sebab hak biasa okey, tiba-tiba hari tu rosak. Payah pula, sepatut perjalanan 10 minit jadi 40 minit. Kita tadi pun datang awal dah, rupa-rupa aksiden. Dekat kat mana tahu, belakang sebelum saya belok kiri ke UK Perdana tu, ambulan lalu. Jam daripada situ lagi. Baik, tak apalah. Nak sebut kata kalau tak ikut peraturan undang-undang jalan raya, celaru. Sama juga kalau tak ikut undang-undang agama, celaru juga kehidupan manusia. Hak hari ni tuan-tuan, saya peringatkanlah, barangkali ramai daripada kita kat sini daripada negeri pantai timur. Dak, Kelantan, Terengganu khususnya. Kita biasa hujung tahun orang panggil musim tengkujuh. Orang Kelantan panggil musim bah. Dah, musim bah ni maksud kata musim banjir lah. Budak-budak sukalah kalau kita masa kecil-kecil dulu, zaman tak berapa maju lagi, zaman pari, zaman payah ni, bila kata hujan turun lebat, banyak ikan-ikan sungai. Ikan haruan, ikan keli, ikan puyuh. Seronok pula, seronok menjala, seronok apa nama ni, tahan pukat, seronok memancing, mengain dan sebagainya. Baik, nak sebut kata hari ni tuan-tuan, yang banyaknya, yang terjejahnya, yang teruknya di Kuala Terengganu. Kelantan tak berapa lagi dah di Terengganu. Sampai 2000 lebih dah keluarga kata berpindah. Semalam saya pergi sebelum kuliah subuh semalam, sebelum kuliah zuhur semalam, saya tengok berita keluar isytihar bagi tahu kata UMT dengan UNIZA terpaksa ditutup kerana darurat. Dah IPT tutup. Pasal apa? Sebab air melimpah naik. Satu benda yang mesti direnungi, yang datang daripada Allah ni memang apa orang panggil, memang tahunan secara biasa, ataupun ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak orang beriman atas muka bumi ni fikir. Khasnya kita yang duduk Malaysia, berulang kali kita sebut hari tu Kuantan, banjir bandar Kuantan. Kuantan yang banjir, kita kat Kuala Lumpur pun kecoh juga. Pasal apa? Pakat-pakat kena hulu bantuan lah. Pasal kalau tak nak ambil peduli, barangkali apa nama ni, barangkali sebelum ni di Kuantan, takut-takut satu hari kena tempat kita harap orang tolong kita pula. Dah. Kalau kita ambil sifat, ikut dia lah, muka kena tempat dia, aku tak kena, peduli apa aku. Cakaplah macam tu, kena Tuhan uji kamu harap orang lain pula akan minta tolong. Orang lain pula sebut, hari tu murah, hari tu kata kau orang, hari tu kata tak nak tolong ni, kamu seorang-seorang lah pula. Habis kita Kuantan banjir, kita kalau mari di Lembah Kelang, mari dengan cuaca panas pula. Dah buat catuan air 2 hari sekali, payah tuan-tuan. Nantilah saya bulan depan kita bincang sebut tentang yang kata kemarau panjang ni sebahagian daripada tanda-tanda akhir zaman. Nak disebut ringkas lagi, tanda-tanda sebelum munculnya Dajjal laknatullah, berlaku kemarau yang begitu hebat. 3 tahun sebelum muncul Dajjal, 1/3 langit Allah Ta'ala tahan daripada turun hujan. 2 tahun sebelum turun Dajjal, sebelum muncul Dajjal, 2/3 2/3 daripada air hujan Allah Ta'ala tak turun. Setahun sebelum muncul Dajjal, Allah Ta'ala tahan 3/3 daripada kemarau panjang. Subhanallah. Lepas kemarau pula, mari pula di Kedah angin putih beliau. Lepas ada di Kedah, sekarang ni kecoh kata banjir. Tengoklah seminggu 2 lagi macam mana.
Tak, saya telefon ke mak saya di Kelantan pun tanya hari ni, macam mana mak, hujan tak hujan hari ni? Dia kata hari ni tak hujan, cuma mendem-mendem. Alhamdulillah lah, air surut lah sikit. Kalau tidak memang penuh melimpah kat depan tangga rumah tu. Tak, kalau sekadar berlaku sikit biasa tak apa, tapi takut tu sebagai satu amaran daripada Allah. Lembah Kelang tak tahu lagi lah, tak siapa lagi. Setakat ni baru belah patah timur. Takut-takut lepas pada ni mari kat kita Lembah Kelang dalam bentuk ujian yang kadang-kadang kita tak boleh fikir Allah Ta'ala nak uji kita. Kalau contoh datang wabak penyakit yang menimpa pada orang-orang kecil, yang menimpa pada kanak-kanak, yang menimpa pada orang tua, tak susah kita tuan-tuan? Tak tahu lagi wabak penyakit apa. Tapi kalau Allah Ta'ala nak uji, mustahil tak? Tak mustahil. Sekiranya benda yang mungkar, manusia yang tak peduli hukum hakam agama, langgar peraturan Allah, yang halal dia kata haram, yang haram dia kata halal. Kalau manusia tidak usaha mencegah, kita bimbang sampai juga satu hari nanti. Yang halal kata haram, yang haram kata halal. Kan kita sebut dah hari tu, laki pakai pakaian perempuan luluh. Dah. Tapi katanya akan dibawa ke mahkamah persekutuan. Cuma sekadar ambil atas semangat kebersamaan kita, isu-isu seumpama dengan ni kita kata ustaz sebut pun kami tak boleh buat apa. Jangan sebut tak boleh buat apa tuan-tuan. Yang pertama, kita boleh doa pada Allah. Yang kedua, kita mesti kena senantiasa peka dengan isu-isu semasa yang berlaku di sekitar sekeliling kita. Tak minat baca akhbar tak apa, tak minat tengok berita tak apa, tapi hadir majlis ilmu, hadir majlis kuliah, hadir majlis tazkirah, supaya ada dalam kalangan ustaz-ustaz kita, tok-tok guru kita yang senantiasa memperingatkan kita hal-hal seumpama dengan ni, dan dia bagi solusi pada kita bagaimana nak keluar daripada permasalahan itu. Contoh, kalau kes yang kata isu munculnya Dajjal, solusi nak elok daripada fitnah Dajjal ni macam mana? Ulama bagi tahu yang pertama, hafal surah Al-Kahfi 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Ataupun ada ulama bagi tahu melazimi baca surah Al-Kahfi tiap-tiap hari. Yang kedua, kata ulama lagi, nak elok daripada Dajjal apa dia? Berlindung di tempat-tempat yang Dajjal tak boleh masuk. Mana tempat Dajjal tak boleh masuk? Di Bukit Antarabangsa, sebab dia international. Mekah Dajjal tak boleh masuk, Madinah Dajjal tak boleh masuk, Masjidil Aqsa Dajjal tak boleh masuk. Berlindung di tempat-tempat seumpama dengan itu. Lain daripada itu semua, kata ulama, berdasar pada hadis, Dajjal akan mendatangi seluruh pelosok dunia, mengajak manusia supaya beriman kepada dia. Nak beriman, dia limpahkan dengan kemakmuran, dia limpah dengan kemewahan. Tak nak beriman, dia kata tak ada masalah, dia lari balik keesokan tempat yang dia tinggal, yang kata tak nak beriman, menjadi padang jarak, padang terkukur. Maksud kata musnah dalam masa satu hari, disebabkan pengikut-pengikut yang kata penduduk ni tak nak beriman dengan Dajjal. Baik, balik semula kita kat sini. Nanti kita bincang satu bulan depan lah, saya sebut pasal soal Dajjal tu. Baik, kemudian dia sebut kat sini, bermula undang-undang Allah Ta'ala 5 perkara, iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Dalam 5 ni, 2 yang disuruh, 2 yang ditegah, 1 menjadi pilihan. Yang disuruh wajib dan sunat. Sunat ni bukan potong, sunat pada hukum. Sunat tu berkhatat dah. Orang lelaki, orang perempuan wajib khatat mazhab Syafi'i. Baik, 2 yang disuruh, 2 yang ditegah, 1 yang diberi pilih. Harus menjadi pilihan. Dan asas segala-gala benda ni asalnya harus. Makan harus, minum harus, berjalan harus, tidur harus, kahwin harus. Gapo lagi? Ikutlah, apa-apa pun harus. Dan yang harus, dia boleh jatuh sama ada sunat, sama ada wajib, sama ada makruh, sama ada haram. Makan harus, tapi boleh jadi sunat, boleh jadi wajib, boleh jadi makruh,
dan boleh jadi haram. 3 mana sunat? Masa makan tu kita niat supaya makanan yang masuk dalam badan kita memberi kekuatan pada kita untuk buat ibadat. Boleh pahala. Jadi bukan sekadar kenyang, pahala pun dapat. Tapi kalau orang tu dia makan semata-mata makan dengan dia tak niat supaya bagi kekuatan pada badan dia buat ibadat, maka makan dia tu semata-mata makanlah, tak boleh pahala. Dah, orang panggil sekadar kenyang. Tu pun kalau kenyang. Kalau tak kenyang, makan nasi lemak 3 pinggan, penuh rumbu pinggan, makan tak kenyang. Cek ada atur raya dalam badan dia. Dah, rupa-rupa dia belum atur raya, belum pelesi, patut payah nak kenyang pun. Kat sini dulu ada seorang hamba Allah tanya pada saya. Dia datang tak datang wallahu a'lam, tapi saya ceritalah. Dan dia tanya pada saya, dia kata ada kes pergi merawat dengan seorang bomoh, dan bomoh tu minta kepada dia syarat nak datang merawat dengan dia boleh, tapi bawa seekor ayam yang berwarna merah. Jadi dia telefon tanya saya, "Ustaz, betul ke pergi jumpa bomoh dia minta ayam warna merah ni?" Saya tanya, minta ayam buat ke apa? Kata tahu. Dia kata syarat kalau nak sembuh penyakit bawa ayam warna merah. Saya kata, yang saya duk belajar-belajar kata benda tu mengarut lah tu. Tak, syarat perjanjian dengan jin, ada benda-benda tertentu mesti dipenuhi, maka jin cuba untuk menghilangkan penyakit tu dengan izin daripada Allah. Tapi nak sebut antara benda-benda yang menjadi khurafat, yang tak betul. Kita kata sekadar kita duk berkecimpung dalam dunia rawatan Islam dengan belajar sikit-sikit daripada guru kita, dan ramai guru kita yang boleh merawat, tak pernah lagi lah bila dia merawat dia minta ayam warna merah ke, ayam warna hitam ke, kambing warna hitam ke. Tu. Tapi kalau lepas merawat, pesakit yang datang merawat ni lepas merawat dia rasa sembuh, dia rasa macam ringan sikit badan dia, dia kata okey dah, dia nak bagi ayam seekor pada ustaz, tak apa. Tak, sebagai hadiah tu tak apa. Sama ada nak bagi hidup ataupun nak bagi hak sembelih siap dengan gula. Hak molek siap gula lah. Pasal kalau bagi hak hidup payah pula kita kena sembelih, cabut bulu, kena goreng, kena gula dah. Tu. Tapi kalau syarat kata nak suruh sembuh, mana ada macam tu. Tak. Syarat nak sembuh daripada mana-mana penyakit, mula-mula sekali mesti yakin sembuh itu dengan izin Allah, bukan dengan merawat dengan mana-mana orang. Jumpalah dengan Tok Bomoh. Kampung tu dialah yang paling sahur sekali. Oh, kata mana-mana orang pergi merawat dengan dia, semua sembuh laka. Hak buta pun celik, dia kata. Oh, hebat sungguh Tok Bomoh tu. Tak, kalau dia pergi, dia yakin Tok Bomoh tu yang boleh sembuh, dia syirik dengan Allah. Setuju ke tidak? Dia mesti hak tip nombor 1 nak sembuh, mesti yakin Allah yang boleh sembuhkan, orang lain tak boleh. Nombor 2, nombor 3 itulah baru cari orang yang sesuai. Barangkali kita kena gangguan makhluk ada saka, ada sihir, ada santau. Jumpa dengan ustaz ni, barangkali dengan ustaz ni tak sembuh kerana Allah tak takdir kita dengan dia sembuh dengan dia. Carilah orang lain pula. Tak, itulah nak kata, nak sebut apa? Nak sebut nombor 2, nombor 3 itulah baru kita ikhtiar lain. Tapi nombor 1 letak keyakinan Allah Ta'ala. Baik. Kemudian dia sebut kat sini, maka tiap-tiap daripada apa kerja manusia itu tidak keluar daripada salah satu daripada 5 undang-undang yang tersebut, yang dinamakan dia 5 itu wajib, sunat, makruh, haram, harus, dinamakan dia dengan hukum-hukum syarak. Orang panggil hukum syarak, ataupun orang panggil dengan hukum-hukum taklifiyah. Syarak maksud dia undang-undang, itu syarak. Dan taklifiyah ataupun taklifi, orang panggil terjemah dia bebanan. Serupa je tu. Kalau orang tanya pada kita apa dia hukum syarak, jawabnya hak 5 tu. Ataupun orang tanya apa dia hukum taklifi, 5 tu juga. Hukum taklifi dengan hukum syarak sama, nama je lain-lain.
Macam orang panggil kita ni, ngaji kita apa dengan Ustaz Abdullah? Ngaji kita akidah. Hak ni pula jawab, dak, kita ngaji kita tauhid dengan dia. Hak ni pula jawab, dak, kita ngaji kita usuluddin. Hak tu pula jawab, hei, dak kita mengaji ilmu makrifat. Hak tu pula jawab, dak, kita mengaji ilmu kalam. Hak lain pula, hei, tak betul belaka dia kata tu. Hak benar-benar kita mengaji dengan dia, kita belajar ilmu sifat 20. Hak ni sebut, hak ni sebut, hak tersebut betul belaka. Dia pakat balas je sebab dia tak tahu. Dan akidah pun orang panggil, tauhid pun orang panggil, usuluddin pun orang panggil, makrifat pun orang panggil, ilmu kalam pun orang panggil, ilmu sifat 20 pun orang panggil juga. Nama dia berapa? 6, 7 lebih kurang. Nama lain-lain tapi bincang benda yang sama. Sama juga tadi. Hukum syarak pun orang panggil, hukum taklifi pun orang panggil. Pasal apa panggil hukum syarak? Sebab 5 ni undang-undang Allah. Allah Ta'ala buat undang-undang yang wajib dengan yang sunat mesti dibuat. Yang makruh dan yang haram mesti dihindarkan. Cuma yang wajib dan sunat, yang kata mesti dibuat, dia ada tekanan, buat kuat tak kuat. Macam kata wajib, malah ke tak malah, mahu tak mahu, suka tak suka, sebut wajib kena buat. Tapi sunat, rajin buatlah, malah ikut murah, pasal tak berdosa. Tak, semayang sunat dengan semayang wajib tak kena buat. Malah buat senang je, gila, tak payah buat. Lagi tak gila kena buat. Rajin macam mana tak boleh lebih, malah macam mana tak boleh kurang. Itu sifat kita. Rajin macam mana tak boleh lebih 5 waktu, malah macam mana tak boleh kurang daripada 5. Yang kata boleh malah rajin tu kalau dia nak, kalau dia malah, dia malah, dia apa nama ni, dia rasa macam nak ringan sikit, hiduplah dalam keadaan senantiasa bermusafir, maka dia boleh jamak dan kuasa sembahyang. Sampai mati dia musafir boleh tak apa. Tak. Tapi lagak kau kita nak bermusafir ya. Tak. Kena faham pula apa maksud musafir. Itu kena mengaji dalam kitab fiqh lah pula. Baik, sebut poin kat sini apa dia, yang kata hukum syarak ataupun hukum taklifi benda sama. Hukum taklifi ni apa maksud? Pasal apa dipanggil hukum taklifi? Taklifi maksud dia bebanan. Istilah kita mengaji fiqh, bila dapat anak kecil tu, daripada bayi sampai peringkat umur, dia boleh beza baik buruk. Tak, dia boleh sampai kata setengah ulama, dia boleh cebok bahasa berak, bahasa kecil sendiri. Orang panggil tarah macam tu, orang panggil mumayyiz. Tak. Kemudian daripada tahap umur macam tu besar lagi. Kalau lelaki bermimpi keluar mani, kalau perempuan datang darah haid, maka sampai tahap macam tu orang panggil tadi mumayyiz. Yang kedua tadi orang panggil mukallaf. Apa maksud mukallaf? Mukallaf maksud dia daripada perkataan taklif inilah, dia daripada perkataan kalafa. Dah, ni kalau taklif ini kallafa yukallifu taklifan. Dia daripada 3 huruf, kaf, lam, fa, maksud dia beban. Kallafa yukallifu taklifan, bebanan. Mukallaf maksud dia orang yang memikul bebanan. Wajib, sunat, haram, makruh, harum, ni bebanan yang Allah Ta'ala letak atas kepala kita. Bebanan tu bermula bila? Kalau laki-laki lepas keluar mani, kalau perempuan lepas datang darah haid. Sebelum tu tak terbeban. Betul ke tidak? Budak-budak wajib sembahyang, budak-budak wajib puasa? Dah. Tak sembahyang, tak puasa, tak berdosa, tak tutup aurat, tak berdosa. Pasal apa? Tak wajib lagi. Cuma dari sudut pendidikan ajar daripada awal. Dah. Budak-budak masuk Ramadan, dia tak puasa, dosa tak? Tak berani jawab orang sini. Kau keliru ni mak. Tak dosa lah. Gak kalau kita orang yang sudah hakim balik dah tak puasa, dosa tak? Dosa lah, sebab kita mukalah dah, dia tak mukalah lagi. Maksudnya dia tak pikul bebanan, kita pikul bebanan. Beban tak? Beban. Kalau ikut pilihan, Tuhan bagi pilihan, katalah kamu nak buatlah, tak si buat pun tak apa, agak-agak orang buat dah. Dalam
wajib dah tu pun ramai mana hak buat. Yang buat tu sebab dia hati dia tunduk pada Allah. Pasal dia gerung kalau aku tak buat, aku Allah Ta'ala bakar dengan api neraka. Dah, itu pun tak poin dia. Dah, jadi kata terbeban, hak inilah dinamakan sebagai mukallaf. Kita rasa kalau macam tu payah ustaz. Dah payah, jangan jadi orang. Dah, jadi benda lain. Sebab jadi benda lain tak kena. Yang kena bebanan ni manusia dengan jin je. Malaikat tak kena. Binatang tak kena. Tumbuh-tumbuhan tak kena juga. Batu batang, kayu pokok, kayu gunung ganang, sungai laut apa, langit bumi tak kena. Dah, Quran sebut inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Suratul Ahzab. Sesungguhnya kami telah tawarkan amanah kami, kata Allah, kepada gunung ganang, bukit bukau, langit bumi, tapi makhluk ni semua tak ada nak terima amanah daripada Allah. Tetapi manusia dia sanggup terima amanah ni. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya sebahagian daripada manusia itu zalim dan sebahagian daripada manusia itu jahil. Saya belajar di pondok dulu, guru saya sebut amanah yang Allah Ta'ala bagi pada manusia ni yang tak mampu dipikul oleh makhluk-makhluk lain, ada 5 amanah semua sekali. Amanah dengan Allah, amanah dengan Rasulullah, amanah dengan ibu bapa, amanah dengan guru, amanah dengan masyarakat. 5 tu terpikul di atas bahu kita. Amanah dengan Allah macam mana? Wajib hidup kena Allah. Dah, pasal apa nak kena Allah? Pasal kita buat ibadat-ibadat sehari-hari ni untuk siapa? Untuk Allah.